A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami ini bodoh, ya Allah Kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah Kau muliakanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah Kau ampunilah. Kami ini lalai, ya Allah, dengan dunia Kau ingatkanlah. Kami ini kotor, ya Allah Kau bersihkanlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Dan matikanlah kami di dalam beriman, ya Allah. Itu mati di dalam husnul khatimah, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau rahmatilah dan Kau berkatilah ibu dan bapa kandung kami, ibu dan bapa mertua kami, dan guru-guru kami, dan umat Islam dan umat Islam di mana mereka berada, ya Allah. Dan semua ahli keluarga kami juga, ya Allah, di mana mereka duduk, di negeri mana sekalipun, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di antara ahli keluarga kami, termasuklah ibu dan bapa kami, mereka sudah meninggal dunia, mereka tinggal di dalam kubur, iaitu di alam barzah, wahai Allah. Kau luaskanlah kuburnya, Kau terangkanlah kuburnya, dan Kau ampunilah dosa-dosa mereka, wahai Allah. Allahumma hatim lana bi khusnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam majlis ilmu. Di antara majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah majlis ilmu. Bukannya majlis gergawaganza, bukannya majlis raja lawak, bukannya majlis fantasial, ya. Majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majlis-majlis ilmu, termasuklah majlis-majlis zikrullah. Tengok baru-baru ni, yang mana punya artis, dia buat raja lawak, dia nak berlawak, dia menghinanya pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai jubah, ya, dia pakainya jubah, dia menghina tentang pakaian-pakaian seorang pesuruh Allah, itu kekasih Allah. Kau nak berlawak, engkau berlawak, tapi kau jangan menghina pakaian Nabi kami. Faham? Ingat, engkau nama Islam, nama engkau Islam, dalam IC Islam, surat beranak nama engkau Islam. Nabi engkau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sembahyang pun kau menyebut nama Rasulullah. Kau hina Nabi kami, ya, kau hina Nabi kami sebab kau nak cari duit. Ingat tu, ya, jangan hina. Belajar dalam kitab tauhid, silap hari boleh jatuh kapi, tuan-tuan. Hati-hati ya. Kasut Nabi, capal Nabi, kopiah Nabi, baju Nabi, semua bila kita menghina jatuh kapi. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah, jangan kita dirosakkan oleh akidah kita ni, dirosak oleh hawa nafsu yang jahat. Semata-mata untuk mencari duit, semata-mata untuk mencari kemasyhuran, semata-mata untuk mencari view di dalam YouTube, di dalam Facebook. Tak payah. Ingatlah, kita ni semua mati. Malam ni tajuk kuliah kita bab mati. Sebab kita ni semua bakal mati. Bakal tinggal dalam kubur. Bakal orang mandi dengan kita, orang kapan dengan kita, orang pikul jenazah kita, orang masukkan kita ke dalam liang lahat, tinggal dalam tu seorang-seorang. Semua ni bakal mati. Yang paling dulu cepat mati yang belajar atas kursi. Ya. Sebab tanda-tanda mati dah ada dah. Ya, sebab itu kita ni, kata ulama, kadalah hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadisnya? Cukup masyhur hadis ni. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Ya, sebab dunia dah manusia lupa Allah, dia jauh dengan Allah. Baru ni aku berjumpa dengan seorang orang yang hebat. Dia kata apa dengan aku? Ustaz, bumi ni Allah akan angkat penyakit. Ya, orang akan angkat penyakit, Ustaz. Orang akan angkat penyakit apabila manusia ni mereka bertaubat kepada Allah. Itu ya, tuan-tuan. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat, dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni banyak dosa. Aku minta ampun. Adakah Allah ampunkan dosa aku? Kata Rasulullah, ya, Allah ampun dosa engkau. Tapi kalau aku dah buat dosa, aku minta ampun, aku buat lagi, adakah Allah ampunkan? Iya, Allah ampunkan. Kau minta ada ampun dengan Allah. Allah tu dia suka hambanya berhajat kepadanya. Itu sampai bila aku dah minta ampun? Sampai kau bosan. Nampak? Tuan-tuan, minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ni malam Jumaat ni, ya, Sayyidul Ayyam. Hari yang sangat mulia. Pada dalam hadis menyebutkan, datang hari Jumaat, semua makhluk Allah mereka menangis. Semua makhluk Allah mereka gementar. Semua makhluk Allah mereka cukup takut sebab berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Cuma dua makhluk je dia lalai pada hari Jumaat, ya. Siapa dia?
Jin dan manusia. Dia sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan makan-makannya. Tengok tadi semayang maghrib, apa ramai orang Islam tu kat bawah makan-makan. Tapi kalau kat kampung aku, kalau kat Darati orang azan, orang semayang kau makan-makan, memang kena katok lah. Tuan-tuan, tapi sini tak boleh lah. Kalau aku katok, aku kena katok, tuan-tuan. Tak boleh lah. Ya, sebab kawasan aku ada kawasan dia, tuan-tuan. Ni bukan kawasan aku. Cuma aku boleh berkata dalam hati ya, tuan-tuan. Kita sedih umat Islam dalam keadaan macam tu, tuan-tuan. Kita sedih, sama-sama kita doa kepada Allah agar mereka mendapat taufik dan hidayah, agar mereka boleh pergi surau, pergi masjid, orang azan gemetar hati mereka, mereka takut ke Allah. Baiklah, biasa kita baca kitab Muhimmah. Hari ni aku nak baca kitab Hidayatus Salikin, tuan-tuan, bab mati ya. Bab mati. Kenapa aku nak cerita bab mati? Baru ni aku ceramah di tempat pengurusan jenazah satu Malaysia, NGO. Aku ceramah kat situ. Ustaz tu panggil aku, dia tanya aku, "Ustaz nak panggil ustaz ceramah, nak bagi berapa, nak bayar berapa?" Aku kata, "Tak payah bayar." Ya, panggil aku datang. Tak bagi, aku tak marah. Kalau bagi, aku ambil. Itu tapi ingat ustaz, nanti bila aku mati datang mandi ke aku. Kapan dengan aku? Semayang dengan aku. Itu dia cakap dengan aku, "Ustaz, kalau kami mati dulu, kalau engkau mati dulu, aku yang mandikan kau." Ya. Itu pun kalau kau telefon kat aku. Kalau ada orang telefon waris, kau telefon. Kau tak ada telefon, tak ada lah. Ya. Kalau aku tahu. Sebab aku tanya dengan dia, dalam 1 tahun nguruskan jenazah, ada dah dapat jenazah yang wangi jenazah dia? Kata ustaz, dalam setahun seorang dapat. Ingat lah. Ya. Dalam setahun seorang. Dia mandikan jenazah. Dia pernah menguruskan jenazah dah 5 tahun dalam peti mayat. Mandikan jenazah, gantung diri. Mandikan jenazah, dah mati 5-6 hari dah keluar air, macam-macam. Tuan-tuan, ni nguruskan jenazah ya. Lepas tu kena, apa tu yang tuan-tuan buka adalah hadis daripada Imam Bukhari. Itu yang Rasulullah tanya dengan sahabat. Ni baru mukadimah tuan-tuan ya, baru mukadimah. Habis pukul 12 boleh. Tinggal aku seorang kalau pukul 12 tuan-tuan. Ustaz tadi pun dah warning Ustaz 8.55 berhenti tuan-tuan ya. Itu yang Rasulullah tanya, "Wahai sahabat, siapa hari ini ada ziarah orang sakit?" Sahabat semua diam Seorang sahabat yang angkat tangan. Rasul tanya lagi, "Pada hari ni siapa kamu ada berpuasa?" Sahabat semua diam ya. Seorang sahabat yang angkat tangan. Tanya lagi, "Siapa di antara kamu hari ini pergi semayang jenazah?" Semua sahabat diam Seorang sahabat angkat tangan. "Pada hari ni siapa ada sedekah?" Semua sahabat diam. Seorang sahabat angkat tangan. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebatnya ya. Itu yang sahabat tanya, dekat bumi Madinah pada hari ini tak ada orang meninggal, aku pergi di Korea sana. Tuan-tuan, kita selalu ziarah orang sakit, ziarah orang mati ya. Apa tujuan ziarah orang sakit? Kita nak menghiburkan dia. Bila orang sakit kita datang ziarah dia kita bagi semangat kat dia, dia seronok sikit tuan-tuan. Tapi jangan takut kat orang sakit. Ni tak ada, pergi rumah orang sakit, pertama dah menyusahkan ahli keluarga, datang lama-lama. Lagi tak keluar tarik tak nak balik tuan-tuan ya. Tuan-tuan. Yang keduanya menakutkan pesakit. Kawan aku macam kau sakit macam kau, seminggu mati. Kawan tu dah lah sakit, kita takut kena lagi tuan-tuan. Bagi semangat kawan aku macam kau sakit macam ni, tapi dia ingat Allah, dia dekat dengan Allah, sebutkan Allah, seminggu alhamdulillah sihat, terus pergi masjid. Macam tu tuan-tuan. Lepas tu ulama tak bagi lama-lama datang rumah orang sakit, tak ada lama. Lagi tu kalau pergi rumah orang ni, kata ulama, ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata ni jangan liar mata. Ini tak ada, peti air rumah orang buka habis. Ya. Bilik kadang orang perempuan ke bilik masuk sini ya. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Ya. Selalu ziarah orang sakit, selalu ziarah orang mati. Kalau ziarah orang mati pun tak apa, ingat mati. Dan selalu ziarah pergi kubur. Besok Jumaat pergi kubur Aku tiap Jumaat, alhamdulillah ya. Allah kehendak aku pergi kubur tiap Jumaat. Besok aku pergi kubur mak bapak aku pergi Hujan tak hujan aku pergi tuan-tuan ya. Ini rutin aku sampai aku mati insya-Allah tuan-tuan. Sebab aku dah masa dia hidup, masa dia ada, mak bapak aku ada, memang aku jumpa dia tiap hari Jumaat. Kalau masa aku bujang tu, masa aku belum nikah tu, umur belasan tahun, pergi kubur hari Jumaat pada malam hari. Itu guru hantar tuan-tuan. Dia hantarnya kat kampung ni, duduk sini, kau 2 jam duduk kubur ni, kau 2 jam duduk kubur ni, kau 2 jam duduk kubur tu, zikir. Nanti dah 2 jam aku ambil. Dia boleh tuan. Matilah kita tuan. Zikir 2 jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas ni jatuh. Main babi lalu.
Kubur dulu bukan kubur sekarang. Kubur dulu mana ada lampu, tanah gambut tuan-tuan. Ya, kubur dulu tuan-tuan. Dia hantar anak murid supaya tauhid kuat. Tuan-tuan, ya. Baiklah, pasal yang ke-10 tentang mengingati mati. Ni bab mati. Kalau belajar dalam kitab tafsir, mim alif ta ya, mati, mim ma'rifatullah. Alif Allah, ta taubat, ya yakin. Aduh, ni mati, ya. Siapa kena Allah, dia ingat mati. Siapa kena Allah, dia selalu sebut kalau Allah. Siapa kena Allah, dia selalu bertaubat. Siapa kena Allah, dia yakin, dia tahu, dia pasti akan mati. Dia dah cari dunia, dia tidak bersedap-sedap. Dia cari dunia untuk akhirat. Tuan-tuan, ya, cari dunia tak salah. Carilah dunia tak salah, tapi untuk akhirat. Itulah. Ni dunia, baju ni dunia, serban dunia, handphone dunia, tapi untuk akhirat. Sebab ada perkiraan dekat negeri akhirat. Tak kira siapa lah engkau, pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, menteri mati, rakyat biasa mati, semua mati, semua mati. Pada ketika itu bila masuk ke dalam liang lahat, dia punya pangkat berhenti di liang lahat. Bila dah masuk berhenti lah. Orang tak panggil datuk, orang tak panggil ustaz, orang tak panggil menteri, orang tak panggil wakil rakyat, orang tak panggil kau sahibat, orang tak panggil lah. Panggil nama lah. Panggil nama aku lah. Panggil nama tuan-tuan tak takut ni. Nanti aku panggil nama betul-betul kan, mati kat mana kan. Anak Asia. Okey. Itu kalau nak baca talqin panggil aku. Jangan panggil yang tua-tua. Anak Asia. Kau dah mati dah. Sabar ya. Panggil aku tengok bergegar hati kubur. Anak Asia, dengar kau. Kau dah mati sekarang, tinggal dalam kubur. Bekal mana yang kau bawa? Amal soleh mana yang cukup kau bawa? Betul tuan. Kalau baca khutbah panggil aku, bergegar suruh ni. Ittaqullah, tiup bagi. Boleh panggil aku? Dan baca khutbah memang kena garang. Tuan-tuan, nasihat. Lepas tu baca khutbah ni bukan cerita bab gula. Ni baca khutbah cerita bab gula, bab roti canai. Cerita bab semayang, bab neraka. Cerita bab tentang neraka, tentang tasik neraka, tentang sungai neraka. Tu, cerita bab neraka. Cerita bab orang sibuk cari dunia, tak ada jauh, mereka jauh dengan Allah, tak dekat. Mereka jauh dengan Allah, mereka jauh dengan Allah. Cerita hari Jumaat. Tuan, ya. Orang dengar. Tuan, ya. Kalau anak saudara aku Ustaz Ali Al-Yamani, dia garang. Dia kalau baca khutbah garang. Datuk kalau berani panggil dia. Dia angkat tongkat, tidur. Main handphone. Panggil dia. Kau ni makan pisang. Aku baca khutbah kau makan pisang. Garang lah. Dia muda. Dia dengan bini, dia panggil Ana. Sayang, tolong biarkan Ana air. Ana. Allahu Rabbi. Boleh tuan? Boleh. Kita dengan kawan pun kadang panggil kawan bro. Sekarang orang suka pendek-pendek. Ya. Murah-murah, pasar murmur. Orang suka pendek-pendek tuan-tuan, ya. Nama Khadijah. Katie. Ya. Padahal duduk kampung Perak tu petani ya. Namanya pendek-pendek. Muhammad. Jangan panggil Mat. Mat tu mati. Mat. Mati. Tu hati dia mati, tak ingat Allah. Ya. Adapun mengingati mati ya. Ya. Mengingati mati, zikrul maut. Itu adalah sifat kepujian yang dituntut oleh syarak. Hukum syarak dituntut oleh hukum syarak. Termasuklah belajar kitab tasawuf, ingat mati ni wajib, bukan sunat. Kita tak ingat mati, mana ingat mati. Baru semalam ada orang perempuan dia WhatsApp aku. Ustaz, suami saya meninggal lah. Tapi sebelum dia nak pergi kerja, malam tu saya dah minta maaf, besok pagi saya minta maaf. Balik kerja, dia tak sampai-sampai Ustaz. Rupa ben jenazah sampai rumah. Macam mana hukumnya Ustaz? Akak senang, akak selesai lah. Akak lah termasuk wanita yang solehah, isteri yang solehah. Termasuklah mar'atus solehah. Akak dah minta maaf dengan suami akak. Tu orang perempuan kena minta maaf dengan suami tiap hari minta maaf. Ya, suami pun kena minta maaf dengan isteri, suami tuan.
Betul, suami ni kalau tuan-tuan belajar bab duit, suami dengan bini tak ada kedekut. Kita ni tengok gaya macam kedekut, tuan-tuan. Ada kedekut. Contoh kalau bini telefon, kita kat kedai, bini telefon, "Bang, tolong belikan kasut boleh? Yang berapa ringgit? Yang RM30 jadi ya." Kalau suami ni dia penyayang, dia sayang kat isteri dia, dia tak beli yang RM30, dia beli yang RM100 lebih. Inilah suami yang terbaik. Sebab apa? Bini kita tu tidur dengan kita. Bini kita tu basuh baju kita. Bini kita tu dia jaga kita. Dia gosok baju kita, dia masak dengan kita. Dia tunggu kita, kadang kita tak balik dia tunggu nak makan kita. Bertahun-tahun dia tunggu kita. Bini kita, kawan kita. Yang tidur dengan kita menengkur tu menengkur tu belakang. Kita kena yang terbaik untuk dia sebab dia adalah kawan kita yang paling rapat. Itu ulama cakap apa? Kalau kamu ada apa-apa, kamu pernah buat jahat pun dengan kawan kamu, dengan bini kamu pun, ulama tak bagi cerita. Bila terjadinya berlaku cerai-berai, berlakunya bergaduh, dia akan cerita dengan orang. Itu kaedah isteri. Kalau contoh kita pergi Australia, pergi mana, dia suruh beli rantai, beli lah. "Bang, belilah rantai. Dapat rantai RM1,000 jadi ya." Beli ya. Pernah beli. Itulah cincin bini pakai, cincin tunang sampai mati. Yang dia pakai gelar besar-besar, duit dia main kutu tu, main kutu. Orang perempuan kan suka main kutu. Kalau dia suruh beli tu, dia suruh beli RM1,000, beli yang RM10,000 punya rantai. Tuan-tuan, ni suami yang dia sayang dengan bini dia. Tuan-tuan, yang kedekut dengan bini. Aula, sedekah yang paling aula dengan isteri dan anak kamu. Tuan-tuan. Betul, aku dengan bini aku tak kedekut. Tuan-tuan, aku ceramah malam ni, biasa dapat 300, tak tahu lah malam ni 500, tak tahu. Tuan-tuan. Aku reba, aku 2 orang, bodyguard aku 2 orang. Itu yang kurus tu, bodyguard aku lah. Yang kurus tu. Ya? Kalau orang katok habis lah, kurus je. Driver 100, bodyguard seorang 100. Tuan-tuan bagi aku 300, tadi makan 30, minyak 70. Kadang habis lah. Kalau ada sahabat-sahabat salam bagi aku duit, ada 560, 100 dalam poket, nanti sampai rumah bini pau habis lah. Tuan-tuan. Bini minta aku bagi, aku tak kedekut bini aku. Kadang dalam poket aku tak ada duit pun. Ya? Untuk diorang, bila diorang gembira. Tuan-tuan, ya. Inilah dia kata ketua keluarga, ku anfusakum ahlikum nara, ya. Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sayang isteri kita tu, kena sayang, tuan-tuan. Dia yang tidur dengan kita malam-malam, dia kejut kita, tuan-tuan, ya. Tapi ingat, bila kita mati, dia tak ikut. Suami mati, isteri tak ikut. Isteri mati, suami tak ikut. Takkan ikutnya, tuan-tuan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Surah Al-Jumu'ah, ayat 8. Artinya, katakanlah bahawa mati yang kamu larikan daripadanya itu sesungguhnya ia akan mendatangkan kamu, akan datang kat kamu, tak payah lari pun. Itu dalam kitab sebut malaikat maut memburu kamu. Kamu sibuk kerja dunia, malaikat maut buru kamu. Malaikat maut datang cari kita. Malaikat maut datang tengok kita, tuan. Betul, dalam rumah ni malaikat rahmat dia tak akan masuk bila dalam rumah ni ada tasawir, gambar yang bernyawa. Dalam ni mana ada? Gambar yang bernyawa. Ya, dan orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Dan dalam rumah tu ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk. Ya. Yang masuk malaikat maut. Malaikat maut confirm masuknya. Tu dalam kereta jangan ada berhala. Kadang kita dalam rumah tak ada berhala, tapi dalam kereta ada berhala. Bila ada berhala, malaikat rahmat tak masuk lah. Ya. Kadang kita ada beli KFC, patung KFC letak atas dashboard. Kadang ada beli patung baru gantung tong 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 tong. Ya. Malaikat rahmat tak masuk lah sebab ada berhala. Malaikat maut masuk. Hoi. Isap rokok aja. Zikir tak mau, isap rokok aja. Nanti kau, aku cabut nyawa kau nanti. Ya, malaikat maut. Dia cakap kita tak dengar, tuan-tuan, ya. Ini malaikat maut. Itu yang ulama bagi tahu, malaikat maut datang, dia datang kita, dia tinggalkan tanda. Banyak kenal aku dah bagi tahu dah. Dia ni mata ni rabun. Aku siapa pakai cermin mata, standby lah. Tak kira lah kau muda ke tua, bila dah pakai cermin mata tu malaikat maut dah ziarah, dia dah ziarah. Dia dah jumpa kita, tuan-tuan. Ya. Yang kedua apa? Gigi luruh. Ni lawa-lawa gigi palsu. Tipu temberang tuan-tuan. Gigi palsu. Yang ketiga apa? Ni rambut ni putih lah. Ni semua putih lah ni. Putih lah. Bulu ketiak pun dah putih lah. Putih lah. Standby lah. Dekat mati lah.
Yang keempat apa? Tu dua atas kursi, ke seni tu. Ke seni tu. Lutut dah goyang, ya. Dah tak ada minyak geris, pinggang dah goyang, tu kan. Tu tanda malaikat maut dah jumpa kali keempat. Tunggu masa dia sentap Itu kalau orang soleh. Sebelum malaikat maut datang, ni memang ada dalam hadis. Malaikat rahmat datang dengan wajah yang cukup cantik. Ini bagi orang yang soleh. Ya. Kumpul amal soleh. Macam tadi maghrib ada amalan dia. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apa makna dia? Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik dan sesudah aku mati, dan sebelum aku mati, dan sesudah aku mati. Ya. Minta berkat, tuan-tuan. Ya. Minta keberkatan. Baca ada 25 kali kata ulama. Baca 25 kali. Jadi amalan-amalan infiradi. Kalau macam ni tadi, ni wirid Ustaz bawa, Ustaz Ibrahim bawa tadi, ni wirid umum. Wirid umum. Kalau wirid khas, dia lain. Wirid khas ni dia ada amalan dia sendiri. Ni wirid khas. Kalau bagi orang hawas, kalau wirid tu dia tak habis, nanti dia qada. Tuan-tuan, ya. Nanti dia qada. Tengoklah dia darjat kita, darjat apa? Darjat orang awam ke, hawas ke, hawasul hawas. Hawasul hawas para nabi, para rasul lah. Tuan-tuan. Ya. Dia ada amalan infiradi. Nanti bila mati berhenti tak ada beramal lah. Berhenti berhenti Dalam kubur bukan untuk baca Quran. Dalam kubur bukan untuk baca kitab tak ada. Malaikat nak belajar kejap boleh tak? Yang tukang pukul dalam kubur siapa? Dalam kubur siapa tukang pukul? Dalam kubur ni yang tukang pukul malaikat apa? Mungkar, Nakir. Dalam kubur ni. Mungkar tanya, Nakir pukul tak silap. Kalau silap tolong perbetulkan, ya. Dalam kubur. Kalau malaikat azab ni dia tak ada belas kasihan. Malaikat azab. Dia tak ada belas kasihannya. Ni malaikat azab, tuan-tuan, ya. Lepas tu kita nak mati kena ada bekal. Kena ada geran. Tahu geran? Geran ni penjamin. Tu geran. Itu yang Datuk bagi kita lepas sembahyang pada isyak. Datuk bagi kita satu apa? Surah Al-Mulk. Sebanyak mana orang baca, sebanyak itu Datuk dapat zahab. Tu untung orang baik. Dan kalau sebut alif je, kalau ada uduk 10. Fikir ya. Kalau tak ada uduk 5. Kalau kita tak ada uduk, kita dengar orang baca pun 5 pahala. Fikir ya. Dalam solat, kalau kita baca dalam solat semayang berdiri satu huruf, berapa? 100 pahala. Ustaz, nanti semayang isyak baca panjang sikit biar tombang semua orang. Tuan-tuan. Lagi panjang lagi banyak pahala. Tuan-tuan. Lagi banyak pahala. Itu yang kat madrasah ni semayang lama semayang. Tuan-tuan. Semayang lama ni yang budak-budak pelajar pondok semayang kadang sampai tidur. Ada kawan aku, sahabat aku, sama-sama mengaji, ya. Dia kalau semayang tidur. Dah kahwin pun semayang tidur. Allah, bila Allah Akbar tidur. Ya. Tak tahu. Sah semayang? Sah. Tapi bagi dia, maksudnya dia je lah, dia tak boleh jadi imam. Nak jadi imam boleh. Dia kena tidur, makmum semua kena tidur. Tuan-tuan, ya. Sebab imam dia tak boleh cedera. Ya. Dia tak boleh cedera dengan sengaja ke atas dia. Lepas tu bila tidak sengaja, makmum kena tegur ke atas imam. Itu kaedah solat. Tuan-tuan, ya. Tapi dia hebat. Dia cakap tak banyak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fikir kau. Dia cakap tak banyak. Makan pun diam je. Ya. Kita sembang poyo lebih. Tuan, ya. Tangan tasbih. Sorban tu hebat, ya. Tapi dia tu lah, dia sama tak semayang ke kalau wirid dia tidur. Dia tidur. Macam tuan-tuan semayang tak tidur. Kuliah tidur. Sudah tidur. Ingat tu, kita ni pasti mati. Ya, mati ya. Itu kiamat ni ada dua. Satu kiamat kubra. Ya. Satu kiamat kecil, mati ya. Mati ya. Tidur. Tu kalau orang soleh, orang mati dalam beriman, jasad tak kaput. Di antara jasad yang tak ada makan di ulat, tak ada makan di tanah, tak ada makan di cacing, siapa dia? Salah satunya adalah ulama akhirat. Keduanya, orang mati dalam beriman. Jasad tak kaput. Dalam kubur jasad tak kaput. Ulat tak makan, cacing tak makan. Jaga jasad ni. Ya. Siapa lagi? Rasulullah SAW.
jasad tak kebut. Tuan-tuan. Okay. Sebut. Para sahabat semua, aulia-aulia jasad semua tak kebut, tuan-tuan. Okay. Sebab mereka dekat dengan Allah. Tubuhnya wangi, tubuhnya harum. Tok guru aku, tuan-tuan, tok guru aku, rahsia nama tak sebut lah. Okay. Aku duduk kat dia, tak pernah bau ketiak. Padahal tok guru ni mana dia pakai ubat ketiak, tuan-tuan. Macam kita nak semayang. Allahu Akbar. Ketiak bau jamban. Allahu Akbar. Busuk ketiak. Hebat dia. Dia sebelum nak meninggal, dia pergi, dia berak dulu, dia buang air besar dulu, dia baring kat, lepas tu dia baring kat bini dia. Yang apa nak baring ya? Baring sampai meninggal. Allah. Ni orang hebat. Itu mati ni. Itu kata Rasulullah apa? Dua kaedah, dua perkara aku tak tahu, umat aku tak tahu. Di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Cuma ada satu amalan, kalau kita beramal dengan amalan ni, bila kita lupa ayat ni, kita tahu dah kita dekat dengan mati. Surah At-Taubah ayat 28 dan 29. Tadi maghrib bacalah 3 kali, paling kurang, paling banyak 7 kali. Sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Aku beramal daripada umur 9 tahun tak nak tinggal. Kalau aku lupa ayat ni, nak mati lah. Aku nak ijazahkan kepada anak murid aku, kadang dia takut nak beramal. Dia takut nanti bila lupa dia takut mati. Elok bila kita tahu dah dekat nak mati, kita boleh bayar hutang cepat. Ya, ganti qada solat cepat. Tu untungnya. Tu segi tentang kematian, segi dunia apa dia? Dihindar pada sihir. Ya, orang gerun dengan dia. Ya. Aman lah. Ya. Menang dalam Al-Quran semua ada. Ya. Macam anak malam menangis kamar kacau, senang pegang bala baca ayat kursi, baca surah Ikhlas sampai dia tak menangis. Ada. Ya. Bini menangis, pegang baca. Diam ini. Senang bini kau menangis, panggil manja-manja. Ya. Kenapa yang nangis? Ayah. Diam dia. Isteri ni dia suka romantik. Dia suka manja-manja, bini suka manja. Tuan-tuan baring kat apa bini, nanti balik tu baring. Ya. Apa ni ya? Suka dia, tuan-tuan. Tapi tak pernah buat masa baru nikah sekarang buat, dibuang tabiat nak mati bapak ni. Tengoklah sahabat-sahabat, tanya Datuk, sahabat dia baring dekat paha sahabat. Sayyidina Abu Bakar baring dekat paha Rasulullah baring dekat paha Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Itu pengurusi kena baring dekat paha bendahari baring. Sunnah. Apa yang Rasulullah buat semua sunnah. Bila kita mengaji, kita belajar, kita dapat tapi belajar buat tuan-tuan mana yang kita mampu kita buat tuan-tuan, mana mampu. Sementara kita belum mati, dah mati tak boleh buat dah, masih hidup ni je tuan-tuan. Macam menuntut ilmu ni sunnah segi menuntut ilmu, segi tentang kewajipan talibul ilmi faridatun, fardu kat atas dia. Tuan-tuan, segi menuntut ilmu, segi sunnah, segi fardu wajib. Tentang solat berjamaah, sunnah sembahyang berjamaah, segi fardunya, fardu kifayah atas qaryah, paling kurang atas individu wajib kat atas dia sembahyang berjamaah selagi tak uzur syarak. Tu kaedah dia. Boleh tak atas sembahyang berjamaah, boleh bila uzur syarak boleh Dan sabda Nabi SAW ni kalam Nabi. Bila akhir zaman ni pula, kalau kita selamat, 2 kaedah kalau kita berpegang, Al-Quran dan Sunnah. Selamat berpegang dengan Al-Quran. Bukan pegang kita Al-Quran, pegang tu bukan. Ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Ikut mana yang boleh, mana yang tak boleh, itu kita tentang sunnah banyak kita langgar. Makan banyak tak ikut sunnah. Kita ambil kuah pun banyak langgar sunnah. Ambil kuah tangan kiri, tak ikut sunnah. Itu ikut setan.
Tuan-tuan makan, tok-tok guru makan dengan habib-habib, makan dengan ulama-ulama. Kalau ambil kuah tangan kiri, dia tampar tangan. Pam. Tuan-tuan. Tangan kiri ni kesukaan syaitan. Siapa ambil tangan kiri, ambil kuah, ambil makanan, tak berkat. Kuah. Tuan-tuan, ya. Sebab tangan kiri ni tidak ada keberkatan, yang berkat yang belah kanan. Tuan-tuan, ya. Itu kaedah. Makan dengan siapa sekalipun kena ambil tangan kanan. Ada nasi, yulat. Bersih kan? Ambil tangan kanan. Ya. Jilat ujung bukan satu ni. Nabi tak buat macam tu. Ya. Sebab dekat jari ni, ujung dekat jari ni ada ubat. Ada ubat. Celup kat kuah basi. Ya. Aksiru zikra hadhimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dikin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa. Oh, aku pun dah tua, tak nampak lah. Tu tanda dekat mati ni. Faham? Wala fi sa'atin illa dayyaqaha. Kalau salah tolong betulkan. Alaihi, ya. Daripada Imam Al-Baihaqi. Perbanyakkan menyebut mati. Banyak menyebut mati, ya. Itu kena selalu muhasabah. Malam-malam, ya Allah, aku ni dah tua dah 60 dah. Kalau aku mati ke umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, lagi 3 tahun aku hidup. Ni muhasabah. Ya, tuan-tuan. Ni kaedahnya dia ingat mati. Tak ada. Ya Allah, umur aku ni baru 60 tahun. Allahu Rabbi. Duit KWSP tak dapat lagi ni. Dia tahu duit. Itu duit. Dalam kubur, mereka tak tanya duit KWSP kau banyak mana. Mereka tak tanya. Mereka tanya amal soleh kau banyak mana. Itu mereka tanya. Itulah hidup dengan duit. Duit. Dan sembahyang pun kira duit. Ya. Ceramah pun kira duit. Aku ceramah malam ni, aku dapat duit. Itu yang Datuk bagi tahu. Bapak aku cakap apa? Sekali-sekali penceramah ni kalau dia ceramah, dalam envelope jangan masuk duit. Dalam envelope masukkan lipan. Dalam envelope masukkan lipas. Uji penceramah dia marah. Uji. Tapi nanti bila datang bulan depan, double lah bagi. Kita ni berdakwah sedap berdakwah, tuan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah susah. Dia buat kerja agama, orang baling batu berdarah pipi dia. Kita buat kerja agama, nanti turun orang baling sate bawah tu. Sate kambing, tuan. Ya. Buat kerja senang, kita buat kerja dakwah senang, tuan. Ya. Rasulullah susah, tuan, ya. Menyampaikan Islam tu, tuan-tuan, bukan senang. Dia kata Rasulullah, Islam tu bermulanya asing, akan kembalinya asing. Lepas tu siapa yang asing, dia buat perkara yang asing, dia akan dapat benda-benda yang asing. Orang lain tak dapat, dia dapat. Benda yang luar biasa. Tuan-tuan, ya. Buat perkara yang asing. Tapi nak dapat yang susah. Apa istiqamah? Apa dia ikhlas? Ikhlas ni kalau dia beramal dengan satu benda, kalau dia istiqamah, itu ikhlas lah. Lepas tu amalan, kena tahu amalan. Nak selawat, kalau sehari 1000, hari Isnin 1000, Selasa 1000, Rabu 1000, Khamis 1000, Jumaat 1000, Sabtu 1000, Ahad 1000. Jangan Isnin 1000, hari Selasa 200. Nanti Rabu 10. Ini kata istiqamah. Kalau tahu dia ikhlas, dia istiqamah tentang beramal. Kena tahu. Sama untuk ilmu. Untuk ilmu istiqamah. Ini nak dapat mereka senang, susah nak dapat. Ya. Macam bagi usaha air lah. Air. Dia bagi usaha air, ikhlas. Tengok dia bagi malam ni. Kalau biasa, kalau dia bagi air masak, dia masak. Ya. Tapi kalau sepatut, kalau penceramah, jangan air masak. Teh tarik atau kopi jantan. Ya. Dan tengok ceramah ni senang. Ya. Dia lagi banyak, lagi kita sedekah lagi banyak, besar pahala.
Ini 5 kupang Ya, 5 kupang. Ustaz 5 kupang pun tak apa, janji ikhlas. Ikhlas 5 kupang apa tuan. Baru ni aku ceramah di Pening. Aku baru balik Pening. Ngajar situ 7 tahun. 7 tahun ngajar kitab Muhimmah, kitab bab rahsia bab solat 7 tahun, baru surat 16. Yang meninggal banyak dah. Banyak meninggal. Aku kata 7 tahun aku ngajar, aku tak pernah dapat teh tarik. Air masak. Kurukut nyorok. Duit masjid banyak. Kurukut nyorok. Kedekut duit masjid banyak. Ya. Tu orang kata, orang panggil aku ustaz penyerang. Ya. Tadi ada orang telefon aku, ustaz. Saya panggil ustaz garang boleh? Panggil kau suka kau nak panggil ustaz apa? Ya. Aku pakai serban, orang tak suka tuan. Ya. Tuan-tuan kau tak percaya pakai serban. Datuk pakai serban. Ikat semua. Tengok orang kata, alah Datuk poyo tu. Ya, ini mahkota malaikat Allah. Bukan senang nak pakai ni. Ya. Bukan senang. Naik motor pun bukan senang nak pakai naik motor ke serban. Tapi sing nampak, sing pakai turban elok naik motor. Kita nak pakai serban naik motor takut. Wah, ya. Kata cinta Nabi, entah. Ya. Serban banyak banyak. Tapi simpan dalam almari. Itulah mam. Kadang balik Mekah habis serban apa? Bagi kat orang. Dia sendiri tak ada serban. Entah, ya. Kata tu orang panggil aku ceramah kadang dia takut. Ustaz ni mengata kat orang, aku tak kata kat orang. Ya. Kita sebenarnya tarbiyah diri. Tapi tu kalau belajar ni, dia mendidik diri. Didik diri. Aku ni dah tua, masih tak suka beramal sunnah ni. Aku dah tua, suka malas main sunnah ni. Aku dah tua ni, sedekah pemalas ni. Aku dah tua, tak ingat mati. Itulah tarbiyah diri. Ya. Tu kena solok, tahu solok. Asing diri lah. Duduk, tafakur. Itu lah. Ya. Perbanyakkan menyebut mati yang memutuskan kelazatan dunia. Dia putuslah kelazatan dunia. Tu dunia mata ulul ghurur putus, ya. Kita ni sebab tak ingat mati, itu yang kita ingat dunia. Ya. Tu yang nak kahwin lagi tu, Allahu akbar. Mintalah sembahyang. Allah yang Maha Besar. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkanlah hajatku. Aku nak nikah dua lagi ni, mudah-mudahan dapatlah ya Allah. Minta. Kita tak ingat tentang mati, ingat dunia je. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarlah duit KWSP cepat sikit. Wahai Allah, cepatlah sikit. Tengok duit KWSP dah keluar ni. Bini kita macam mana? Biasa garang, dia tak garang dengan suami. Dekat dengan suami. Ya. Sebab apa? Dia nak dapat duit KWSP suami. Dia minta bagi. Jangan kedekut. Rezeki ni, dia takkan salah alamat. Aku malam tadi ceramah di Teluk Intan. Ceramah Teluk Intan, aku kalau biasa makan di Teluk Intan, kedai Abang Man udang. Dia udang tu udang sungai baru naik ketam. Kalau aku makan situ tak pernah bayar pun. 100, 200, ya, tak pernah bayar. Aku makan, tiba nak balik. Man balik nak bayar ni. Tak bayar Ustaz. Betul anak cakap, dah ada orang bayar lah. Siapa tu? Ada abang tu dia pakai kad bayar. Rezeki takkan salah alamat. Betul, jangan tentang rezeki jangan fikir. Ya? Tentang rezeki jangan fikir, tentang hidup, tentang mati jangan fikir. Ya? Yang kita nak fikir apa? Kita ni sebelum kita mati, kita menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah. Itu yang penting. Perbanyak bertaubat, perbanyak istighfar. Ya? Minta ampun kepada Allah. Allah ni tak laknat kita lagi. Belum lagi laknat. Iblis Allah laknat dah keluar dalam syurga Allah. Itu kena mengadu dengan Allah. Ya? Mengadu dengan Allah, minta dengan Allah, tuan-tuan. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak sebut Allah. Perbanyak sebut Allah. Kita panggil Allah, tuan-tuan, ya, panggil Allah. Yakni perbanyakkan mengingati mati ya. Pada hari ni, pada malam tadi, pada malam sampai malam ni kita ada ingat mati ya. Ada ingat mati ya. Ya. Kalau kita tak ingat mati, kita orang ghaflah, orang lalai. Ya, tak ingat mati. Ya, dah. Ingat nanti kita mati ni. Ya, mati. Kita baring. Orang telanjang kita. Ya. Orang mandi kita ada tepi tu, Ya.
Tu ada setengah jenazah air mata keluar. Keluar mata. Ya. Itu haram. Ambil gambar jenazah mah haram tak boleh. Tak boleh. Ya. Kadang orang ambil gambar jenazah tengah mandi, kadang orang ambil gambar jenazah accident, tak boleh, haram, tak boleh. Kecuali yang boleh ambil ni polis je untuk penyiasatan, boleh. Kalau kita ambil video pun tak boleh, haram. Ya. Itu kaedah, tuan-tuan. Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Hati-hati ya. Tuan-tuan, ya. Sebab kita belum mati. Ya. Nanti kita mati kita tahu lah. Kita cakap, kenapa ni kau ambil gambar aku, malulah aku nampak peha aku. Malulah daging aku hancur, kau viral-viralkan, malulah aku, padamlah gambar aku. Cakap. Ya, dah. Jenazah roh cakap. Tuan-tuan, ya. Ni ada roh ni, roh ada ni. Roh ada. Kalau dekat jantung, roh apa? Roh apa? Roh apa? Roh Sultaniah. Mandiri aku ngajar dekat Tolinta, aku tanya. Semayang dah bertahun-tahun, surah Al-Fatihah, ayat Fatihah tu berapa ayat? Cikgu, berapa ayat tu? Abang, apa ayat? Cakap lah berapa ayat. Surah dia punya ayat Fatihah tu, huruf dia berapa ayat? Baca dah lama ni, bertahun-tahun dah. Berapa huruf Berapa huruf? Jangan tengok aku tak puas hati, berapa huruf? Tak, ni macam dia tanya kat aku pula. Macam hebat sangat pula ustaz ni. Ya. 140 apa? Cakaplah, aku tanya aku jawab. Aku tanya aku jawab. 141. Tu kena tahu lah. Lepas tu kita semayang kita kena tahu. Ya, bismillah berapa huruf? Kena tahu kenapa Fatihah 7 ayat. Sendi kita, baiklah. Sendi kita berapa sendi? Imam ni sendi ada berapa? Siapa suruh imam duduk depan? Imam ni sendi ada berapa? Sendi kita ada berapa? Sendi kita yang besar kan ada 7. 7 anggota sendi. Cuma bersangkut paut dengan bumi. Tu bumi pusing. Lepas tu tuan-tuan ada sakit apa lah? Ini bukan hadis, ni kalam ulama. Dalam 1 minggu, 1 hari paling kurang kena pijak bumi. Jangan pakai selipar dengan tapak kaki. Sebab kita dijadi daripada tanah, kita kena pijak tanah. Baru badan kita sihat. Tengok kita punya atuk, onyang kita, dia buat bendang, mana pakai kasut? Tengok dia buat kebun, tak pakai kasut. Tu badan orang sihat. Tubuh orang sihat, umur 60, 80, selamba kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada gout, tak ada jantung, tak ada, sebab dia pijak tanah. Kita dalam kereta kasut, dalam rumah kasut, dalam jamban kasut, semua kasut. Kadang tidur pakai kasut. Tu kaedah. Macam kita semayang, kenapa Nabi suruh tekan ni? Anak jari kaki je. Betul? Paling kurang 2 jari. Kalau tak ditekan, solat batal. Sebab apa? Ni sebenarnya ahli sains dah buat kajian. Kalau siapa semayang tekan kaki selalu semayang, membuang kolesterol. Ni buat solat. Kita orang semayang atas kursi ni sampai bila kolesterol takkan hilang kan? Sebab dia tak ada kaki, tapi dia tak tekan. Dia dah duduk atas kursi. Bertambah kolesterol lagi ada lah, tuan-tuan. Macam mana dah dalam kad unzuran, tuan-tuan. Ni dalam buat solat. Jadi bila semayang kita sembam dahi ke bumi, sembam, darah turun ke kepala. Dia proses. Tu orang suka solat, suka semayang, dia tubuh dia sihat. Tuan-tuan, ya, sihat badan dia. Tuan-tuan, ya, akal ni cerdik. Orang berzina ni, dosa besar dah orang berzina ni. Tapi kalau orang yang tak sembahyang, lebih besar daripada orang berzina dosa dia. 1000 kali dosa berzina. Ni orang tak sembahyang. Tu, ma salakakum fi saqar? Lam nakum minas salihin. Dalam neraka ada khos. Bagi orang tak sembahyang ada khos. Dia tempat dalam neraka sakar nama dia. Hati-hatilah buat solat. Ya. Solat ni kena ngaji buat solat. Tanya ustaz. Kena ngaji buat solat. Bukan main angkat tangannya. Bukan main takbiratul ihram aja. Bukan main takbir intiqalat je. Ya, ni buat solat. Allahu akbar. Kita menyembah Tuhan. Bercakap-cakap dengan Allah. Ni sembahyang. Ya. Ni buat solat.
Orang datang lalu depan, halang tangan. Ustaz Ibrahim contoh batal dalam solat. Penuh surau ni, penuh. Nak keluar macam mana? Kena bangun lah. Kena. Untuk apa ni? Untuk apa? Supaya makmum ni masing-masing berganjak. Makmum bodoh, Ustaz Ibrahim buatnya ni, makmum salam lah. Ni bab solat, tuan-tuan. Tiba-tiba Ustaz Ibrahim semayang, tengah-tengah sujud, kentut. Nak ya? Itu kena belajar solat. Imam kalau kau kentut dalam solat, kau kentut dalam sujud, kau kena bagi tahu makmum, bukan bagi tahu aku kentut, bukan. Bangun aku kentut, oi makmum, bukan. Dia bangun macam biasa, Allahu Akbar, bangun macam biasa. Jadi makmum tahu lah, nanti orang ganti tempat imam. Jangan kau bangun kau tokok belah makmum sujud lah. Lama pula imam sujud ni, baca apa dia baca. Bantai makmum yang goblok, cakap jauh goblok lah. Intel lah. Oh, imam tak ada dah, belah dah imam. Itu kena ngaji pasal solat, tuan-tuan. Itu yang bila tak ngaji pasal solat, itu yang angkat tangan Allah. Aku pernah semayang, tuan-tuan, ya. Orang ni semayang tapi aku Allah. Kita bukan wali Allah, tuan-tuan. Ceramah dia keras. Bila dia pusing tu, Allah. Abang ni semayang apa ni? Pusing-pusing. Kita sampai, semayang apa abang ni? Pusing-pusing ni. Ni macam semayang ni. Semayang aku nak tanya, semayang apa abang? Kan kacau semayang. Semayang aku tanya, bang, abang semayang Allah. Tulang kau semayang belajar tak habis. Aku pusing-pusing ni bukan sebarang pusing. Bukan sebarang pusing. Semayang ni kita pusing, dia seperti kita tawaf. Ni tawaf. Dia kata tawaf. Masa dia pusing-pusing, kita bukan wali Allah, tuan-tuan, kita intai geling. Abang, masa abang pusing, tawaf 7 kali, abang pusing 3 kali. Tawaf mana? Kau cakap dia. Dia tengok aku, atibah. Malih ada yang kau, dia belah. Dah semayang kau suka dia. Itu ngaji buat solat. Kadang orang, tuan-tuan tengok hari Jumaat, banyak orang semayang kadang, ni tangan ni. Allah. Rasulullah tak buat macam ni, tanya tu. Ni nak lempang apa? Ini tangan ni menghadap ke kiblat. Tangan ni kena lurus. Orang putih kata serendah, menyerah diri. Ni solat. Kadang angkat tangan, kacau orang. Kau suka dia macam abang kawasan. Kaki. Satu ke Shah Alam, satu ke Kuala Lumpur kaki. Kaki kena lurus kaki sejengkal ya. Tuan-tuan perhati tuan-tuan semayang. Tuan perhati ya. Nanti ulama kata apa? Kalau dalam semayang kau bengkok, luar semayang kau pun bengkok. Orang lain tu. Tengok solat kau. Kalau kau solat kau bengkok, luar semayang bengkok kau. Ini bahasa solat. Ya. Tengok dalam semayang kau tak ada tamakninah dalam solat. Luar semayang kau tak ada tamakninah. Kau suka terburu-buru. Ni dalam bab solat. Solat dia mengajar kita, tuan-tuan. Ya. Sabar. Dalam solat dia sabar. Tuan-tuan. Ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Tak habis ni. Belum lagi 8.55 berhenti. Ya. Sabar. Tengok muka macam tak sabar. Ya. Belajar ni dia rasa gelisah. Baru ni aku ngajar satu tempat kat. Akak tu WhatsApp aku. Mana dapat nombor aku pun tak tahu. Ustaz, saya pertama kali datang masjid. Tiba-tiba Ustaz datang masjid pertama kali. Saya datang masjid ni pertama kali. Ustaz ceramah. Ustaz bagi panas tengok tu. Ustaz kata orang perempuan macam ni lah. Kalau kena dengan suami ni, kena taat suami macam ni. Yang Ustaz cakap keras sangat. Aku cakap senang. Kalau akak tak suka ceramah aku keras, akak carilah Ustaz lembut. Kalau akak suka dengan aku dengar ceramah, akak dengar. Tak suka sudah. Itu. Dan macam aku ceramah, kalau siapa suka, duduk. Tak suka, belah. Kalau kita dengar ceramah, kalau sakit telinga, kenapa? Kenapa, Cik?
Itu tanda ada dosa telinga. Kita suka mendengar benda-benda haram, suka dengar muzik, hiburan, gegar baganza, fantasial, faham? Ya? Tu. Kalau dengar lagu elok lah, tak sakit. Tak sakit dengar lagu. Ya? Kalau dengar ceramah sakit, macam nak terbakar, macam nak jatuh telinga. Ya? Itu yang beruduk sunnah basuh telinga, gugur dosa telinga. Itu kaedah beruduk. Ya? Masuk air dalam hidung. Ni hidung ni banyak menghidu benda-benda haram. Oh, lalu bawah perempuan yang bukan mahram, wangi-wangi macam langsui, betul tak? Kita makan roti canai kat bawah, perempuan lalu hilang bau roti canai, bau minyak wangi. Nampak? Orang perempuan nak pakai minyak wangi, boleh pakai lah. Tapi sekadar dia bau je. Tapi yang pelik, dalam rumah tak nak pakai wangi-wangi, dalam rumah bertempoyak, berbelacan. Kalau keluar kau main wangi, wangi macam ratu cantik keluar. Jalan punggung saja dia goyang aja. Saja dia goyang punggung. Kalau kat rumah dia tak nak goyang punggung depan suami, tak bergoyang jalan. Dia kereh saja punggung depan suami. Dia depan suami itulah kena goyangkan. Biar suami tu dia suka di rumah, dia tak pergi kedai kolam pancing udang. Tu kaedah dalam rumah tangga. Sama lah suami dalam rumah, suami kena buat kerja rumah. Sikit sabar. Ya. Nanti dalam kubur tak ada belajar dah. Tak ada. Ya. Banyak kali aku sebut ayat ni, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tak ada belajar dah. Ya. Dia ditanya sampai dunia kiamat. Itu dia panggil fitnah kubur. Sampai dunia kiamat. Nak berhenti dah. Maka sesungguhnya siapa sahaja yang menyebutkannya, ya, di saat kepayahan hidupnya, nescaya diluas ke atasnya, dan bagi yang tiada menyebutkannya semasa kuasanya, semasa keluasan hidupnya, nescaya dipecekkan ke atasnya. Maksudnya siapa yang dia sibuk dengan dunia je, pecik hidupnya. Ya? Hidupnya pecik. Tahu pecik? Hidupnya susah. Tu baru ni, pengen aku tutup. Ada seorang hamba Allah, dia tanya aku, Ustaz, hidup saya susah. Ustaz. Dulu hidup saya senang hidup. Hidup sekarang susah. Aku ditanya satu benda. Itu kita kena muhasabah benda ni. Kalau hidup kita susah, ada COVID, tak ada COVID pun, kalau ada COVID, hidup kita susah, tak ada COVID pun susah. Di kita ni, hidup kita tak tenteram. Susah. Muhasabah, solat kita ada tak betul? Solat kita ada cacar marbah. Kena tuan-tuan kena muhasabah. Kadang semayang betul lah, mulut masih jahat, suka ngata orang, suka ngompak orang, suka maki orang. Aku tanya dia, solat kau macam mana? Saya kadang-kadang saya semayang, kadang-kadang saya tak semayang. Aku terus naik darah dengar itu. Tuan-tuan, ya. Aku kalau buat hukum ni, aku memang cepat naik angin. Tuan-tuan, ya. Tu adik-beradik aku pun kadang-kadang aku dia marah aku lah. Sebab aku kalau pukul 4 pagi, kalau dia madrasah, aku dah azan tahajud, aku pergi rumah-rumah, aku ambil semambu ketuk, bangun, jangan tidur lah, bangun, bangun. Itu kalau aku pergi ceramah di mana hari, diorang suka, sebab tak ada orang kejut. Aku memang garang. Kalau mayat tanya anak aku, kalau belajar, aku WhatsApp kawan grup, aku beritahu anak bini aku, ingat malam ni bagian-bagian semua anak bini aku, sebenarnya anak bini ayah, cucu-cucu semua datang, ada belajar. Tak datang, tahulah kau nanti. Kalau kau tak dengar cakap aku, nanti kau ada apa-apa, kau tak tolong, aku tak tolong kau. Sebab kau tak nak tolong agama Allah, aku tak mau tolong kau. Cakap anak aku ni. Aku tegah dengan agama. Tegah. Itu yang aku tanya dengan orang ni, kau semayang macam ni? Kata kena semayang, kata tak semayang. Aku terus ni angin lah, aku cakap apa. Kau nama Islam? Dalam isi Islam, nama Islam. Nak tahu orang ni Islam ke kafir, perbezaannya solat. Kalau orang tu tak semayang, kafir kat atas. Kena muhasabah. Dia 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Siapa tak semayang, siapa tak mau semayang, kafir. Imam Asy-Syafi'i dia kata dosa besar. Ini bab solat. Hati-hatilah bab solat. Lepas tu aku bagi tahu dia, kalau engkau tak semayang, na'udzubillah min zalik. Dia cakap apa? Ustaz, buat apa nak semayang? Saya tak ikhlas semayang. Semayang tak ikhlas. Nak tunggu ikhlas apa? Macam tuan-tuan belajar ikhlas.
Kena muhasabah. Kita nak semayang jangan tunggu ikhlas. Ni tanggungjawab sebagai seorang hamba tu dah buka dalam hadis. Lepas ni tutup. Ya, dah banyak orang bangun kencing lah. Lepas ni tutup dah. Ini yang buka dalam hadis tentang syurga Jannatul Ma'wa. Itu yang Allah ciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia sembahyang 2 rakaat. Satu pendapat mengatakan 1 rakaat 500,000 tahun. Habis sembahyang, kata Allah, engkau ronda lah syurga Jannatul Ma'wa. Aku dah jadikan syurga Jannatul Ma'wa. Malaikat Jibril ronda, sayap dia 600 ronda. Fikiran 600 sayap. Dia terbang, dia pergi ronda tak jumpa penghujung syurga Jannatul Ma'wa. Habis dia ronda jumpa dengan Allah. Wahai Allah, syurga Jannatul Ma'wa untuk siapa? Kata Allah, syurga Jannatul Ma'wa adalah untuk umat Muhammad. Malaikat Jibril terkejut lah. Kenapa pula? Kau tahu tak kenapa aku kata syurga Jannatul Ma'wa untuk umat Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau bukanlah ahli kursi. Kata Allah, umat Muhammad ni aku suruh dia semayang, dia semayang. Engkau aku tak suruh semayang, engkau semayang. Umat Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa aku, tak pernah tengok neraka, tak pernah tengok syurga. Aku suruh dia semayang, dia semayang. Semayang 5 waktu. Dia taatkan aku, dia patuhkan perintah aku. Itu syurga Jannatul Ma'wa untuk umat Muhammad. Tuan-tuan, kita ni Allah dah siapkan syurga kita lah, syurga Jannatul Ma'wa. Tuan-tuan, dah ada kita. Sebab tu kita ni bukan penduduk dunia. Jangan, kita ni penduduk syurga. Itulah sebab kita nak masuk syurga, kita kena mati dulu. Tuan-tuan, kalau tak mati macam mana syurga? Dah mati, kena hisap. Bila dah ada hisap, baru kena mandi sungai yang bernama Nurul Haya. Dah dia mandi sungai yang bernama Nurul Haya, barulah kita dimasukkan dalam syurga Allah. Itu yang bidadari tunggu depan pintu syurga. Suamiku abang Naha. Sebut nama aku lah, sebut nama tuan-tuan. Abang Naha, ratusan ribu tahun aku menunggumu. Tapi dia cakap dia tunduk. Suamiku, aku tunggumu. Fikir lah tuan-tuan, satu bilik 70 bidadari. Fikir lah. Boleh? Kekuatan makan 100 ekor kuda. Fikir. Kekuatan jima 100 ekor kuda. Fikir lah. Sekarang ni adalah long life. Fikir lah. Itu dalam syurga tak ada air mani, tak ada air mazi, tak ada air kencing, tak ada air wadi dalam syurga Allah. Semua cahaya nur dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah tak ada atas kursi, tak ada. Tak ada sakit-sakit lutut, tak ada. Kalau sakit lutut macam mana nak layan bidadari kan? Fikir lah. Fikir lah. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak saya anda terkasar bahasa ada menyinggung hati tuan-tuan. Memang aku kuliah mana-mana memang macam ni lah. Mengajar di Jabatan Perdana Menteri pun macam ni lah. Pernah ditegur oleh seorang datuk tegur aku. Bukan Datuk Zainal, datuk lain. Tu nak tahu cerita ni, aku berhenti. Nak tahu cerita ni? Nak tahu? Habis ceramah dia panggil aku. Ustaz, majak. Kenapa tu? Marilah kejap. Mentang-mentang datuk lah. Majak. Aku datang duduk dia. Ustaz, ceramah nama aku. Tak ada tata susila Ustaz. Aku diam je. Ustaz kena saya datuk ni. Datuk mana? Datuk lah. Baiklah. Aku cakap datuk apa? Datuk doa datuk sebut apa? Air ke aku? Aku tanya situ je. Aku lah. Dengan Allah boleh beraku, dengan aku tak boleh beraku. Apa hang kau? Diam dia. Allah dengan Datuk, Allah dengan aku siapa hebat? Allah lagi hebat. Datuk pernah doa tak? Ya Allah, I minta ampun dengan you boleh tak? Sedap tak I? Tak sedap. 9. Ya Allah, Eden minta ampun dengan kau. Eden ni banyak dosa kau. Aku juga. Sebab tu aku ceramah aku sebab apa? Kalau aku ceramah, aku dah cuba ceramah anak saya, tak boleh. Dia tak datang ilham. Kalau sebut aku boleh datang ilham. Tu kalau aku ceramah aku sebut aku. Kalau lepas ceramah aku sebut anak saya. Dalam ceramah sahaja. Sebab itulah aku kalau ceramah aku sebut aku. Ya tak boleh, aku dah cuba dah. Anak dia tak datang feel.
Sama doa. Doa kena aku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak dosa, Engkau ampunkan dosaku. Tengok, dengan Allah pun kita beraku, tuan-tuan. Ya, tu kaedah. Kalau aku ceramah, aku sebut aku, itulah kaedahnya. Itulah sebabnya aku tak, kalau sebut ana, sebut saya, dia tak datang fil. Ya, baiklah. Saya tutup sampai kat sini. Macam biasa ada buat habatus sauda, ada kasri kijang, tuan-tuan ambil lah. Ya, Datuk tiap minggu borong. Tiap minggu tuan-tuan kena lawan lah Datuk. Datuk borong minggu lepas Datuk borong, hari ni tuan-tuan pula borong. Ya, lawan Datuk. Aku nak lawan lah. Datuk aja beli, aku kena beli ya. Macam tu lah. Takkan Datuk je nak masuk syurga, tuan-tuan tak nak masuk syurga, tuan-tuan. Tu tabung aku bawa tak pernah penuh. Tiap minggu aku bawa tak pernah penuh, tuan-tuan ni. Ya. Kita tengok Allah sikit. Allah, kaya-kaya ni. Kereta Velfire. Kereta mahal ni, ya. Perempuan gelang besar-besar. Tak bawa duit masuk gelang tu. Ya. Bukan untuk aku, untuk sekolah anak yatim, ibu tunggal, mualaf, orang gila. Tentang untuk sekolah dia. Tu orang gila, aku nak pergi ceramah bagi duit RM5, RM2. Bagi tak bagi duit dia belok kereta. Tak boleh pergi ceramah. Ya. Dah bagi duit baru pergi jalan. Tapi dah jalan dia doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah dia. Kalau kat madrasah dah panggil aku Uda. Selamatkanlah Ustaz Uda pergi ceramah, pergi balik, pergi dah dapat dia pergi haji, pergi umrah, panjang umur dia. Dah, ya. Ini kaedah orang gila. Dia orang gila, doa, cakap dia tak ada hijab. Ya, baiklah kita tutup dengan doa. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa selawat. Paling kurang 3,000. Ya. Kalau boleh 5,000 lagi baik. Ya, kalau boleh 15,000 lagi terbaik. Banyak selawat, sebab banyak selawat, insya-Allah boleh jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak selawat, banyak selawat. Hari Jumaat aula selawat. Hari Jumaat aulanya solawat. Tuan-tuan, tanyalah ulama mana buka adalah hadis. Ya, perbanyak selawat, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.